أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah masih diberi peluang kesempatan lagi untuk kita sama-sama perbaiki kehidupan kita ini, supaya apabila kita bertemu dengan Allah besok, Allah suka, Allah gembira, dan seterusnya Allah redha dengan kita. Ini apa? Matlamat hidup seorang hamba. Biar jelas tujuan maksud hidup kita. Jadi arahnya tu kita jelas dan faham. Jadi apabila kita jelas faham maksud hidup, tujuan hidup, maka apabila ada gangguan-gangguan yang berbentuk kebiasaannya, berbentuk keperluan hidup, maka kita boleh dan pandai untuk membezakan. Kerana banyak manusia tersalah faham antara maksud dan keperluan, sehingga disangka keperluan itu maksud, maksud itu keperluan. Jadi apabila dalam hidup yang singkat ini tersalah pilih, maka jalannya terus ke arah itu sehingga mati. Keperluan hidup disangka tujuan hidup, maka masanya dihabiskan untuk itu. Maka apabila kematian datang, sudah tidak ada masa, peluang dan ruang lagi. Jadi sebelum sampai waktu itu, biar betul kita punya tujuan maksud hidup, biar jelas. Semoga Allah pandu dan pimpin kita dalam kehidupan dunia yang sementara ini. Banyak ujian, banyak penipuan, banyak fitnah. Kadang-kadang dah betul dah jalannya, pun masih kona kiri, kona kanan dia panggil. Jadi biar jelas, insya-Allah, dan kita doa pada Allah supaya Allah bantu kita, tolong kita dan bimbing kita. Kerana kita hamba Allah yang sangat lemah,
Tanpa bantuan pertolongan Allah kita tak mampu untuk melakukan apa-apa pun. Sebab itu kita perlu sentiasa minta dan minta. Insya-Allah. Baik. Pagi ini kita sambung kita punya muzakarah kita. Masih dalam bab kelebihan fikir. Untuk betulkan tujuan hidup ni, antara perkara yang penting ialah betulkan fikir kita. Sebab benda yang kita fikir, benda itu yang akan kita lakukan. Jika betul dan benar fikirnya, maka betul dan benarlah yang dilakukan. Jika salah fikirnya, maka salahlah yang dilaksanakan. Baik. Untuk itu kita kena lihat orang-orang yang telah berjaya, orang-orang yang faham tentang hidup dunia ini, orang-orang yang faham tentang tipu daya dunia, iaitu orang-orang soleh yang terdahulu daripada kita yang telah berjaya menempuh hidup dunia ini. Kita kena dengar kata-kata mereka, macam mana mereka menilai. Baik, di sini kata setengah orang yang arif. Kalau orang arif ni kita kata orang bijak lah. Kalau hakim tu kita kata hakim yang arif. Maknanya arif ni lebih tahu, ya. Jadi orang-orang yang lebih tahu tentang kehidupan ini, kenapa mereka lebih tahu? Sebab mereka dah lalui dulu daripada kita. Satu, mereka dah lalui. Kedua, mereka dah sampai. Sampai tu maknanya dah habis tempoh lalui tu. Apa dia? Mati. Apa mereka punya penilaian? Mereka mengatakan fikir itu dua bahagi. Maknanya yang dikatakan fikir itu dua benda ini yang paling manfaat. Dan kalau siapa yang hidup dunia tak fikir pada dua benda ini, hidup dunianya banyak kerugian. Gitu maksudnya. Luar daripada dua ini, fikirnya itu kurang manfaat. Begitu. Bukan tak boleh fikir. Baik, apa mereka kata? Yang pertama, fikir pada Tuhan. Fikir tentang kejadian ciptaan Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah. Ini fikir yang datang manfaat. Yang sebelum ni telah dibicarakan tentang dua fikir yang lebih baik daripada setahun ibadat, dan satu lagi 70 tahun ibadat. Fikir apa itu yang begitu kualiti sehingga ganjarannya lebih baik daripada ibadah itu sendiri. Jadi pertama, fikir yang dikatakan fikir itu ialah fikir pada kekuasaan, kehebatan, keagungan Allah ini. Orang yang banyak fikirnya digunakan untuk memikirkan tentang keagungan, kehebatan Allah ini, jadi meningkat dia punya kualiti IQ dia. Sebab itu kalau kita lihat, manusia paling cerdik dalam dunia ini para nabi, betul? Para nabi, mereka paling cerdik dalam hidup dunia ini. Apa sebabnya? Antaranya mereka menggunakan banyak fikir mereka untuk memikirkan tentang kehebatan, keagungan Allah. Itu antara kehebatan para nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, fikir pada barang yang bergantung dengan hamba. Maknanya apa? Perkara-perkara yang berkaitan dengan manusia, memikirkan untuk kebaikan orang lain, jadikan diri kita bermanfaat kepada orang lain, keperluan-keperluan hamba.
yang perlu ditunaikan. Fikir ini pun mendatangkan manfaat. Kerana ada manusia yang hidup tidak cara, tidak fikir pun atas orang lain, dia fikir diri dia je. Ada. Jadi kalau memikirkan hanya diri sendiri ini, maka kurang manfaatnya berbanding dengan orang yang hidup, di samping dia memikirkan kehidupan diri dia, dia memikirkan juga kehidupan orang lain. Nampak? Maka adapun fikir pada Tuhan itu, katanya yang pertama tadi, telah ditegah oleh syarak. Maksudnya apa yang ditegah daripada syarak itu? Iaitu memikirkan tentang Allah tu macam mana. Yang syarak tegah, memikirkan zat Allah. Allah ni macam mana ya? Macam gini kot. Mikir sampai macam gitu tu ditegah. Yang dituntut fikir apa? Fikir tentang kehebatan, keagungan ciptaan Allah tu yang difikirkan. Banyak benda. Ya, makhluk-makhluk ni di sekeliling kita. Antara yang besar sekali langit dan bumi. Allah ulang banyak kali dalam Quran tentang langit dan bumi. Ini ciptaan Allah yang besar dan ajaib. Hebat Allah cipta langit bumi. Allah suruh kita fikir. Dan apa yang ada di antara keduanya langit bumi ni suruh difikir. Tumbuh-tumbuhan, haiwan, seluruh makhluk. Kalau kita mikir tak mengantuk jadinya. Ya, fikir ya. Dia tak boleh tidur. Ya. Jadi yang ditegah oleh syarak itu fikir tentang zat Allah. Jadi tegahan ini tersebut di dalam Sahihain. Kitab Bukhari dan Muslim menyebut tentang tegahan memikirkan tentang zat Allah. Barang yang menguatkan haram memikirkan pada Khaliq. Seperti khabar Bukhari, datang syaitan akan seorang daripada kamu. Apabila satu orang tu cuba memikirkan tentang zat Allah, Allah ni bentuknya macam mana ya? Maka syaitan akan datang. Maka berkata ia syaitan, siapa menjadikan begini dan siapa menjadikan begini. Hingga berkata ia syaitan, dia bisik, siapa menjadikan Tuhan engkau. Sampai ke situ bawa. Jadi kalau lemah kita, akidah kita boleh rosak ya, dengan memikirkan seperti itu. Siapa yang menjadikan Tuhan engkau? Maka apabila sampai akan dia demikian itu, dah sampai pada memikirkan siapa yang jadikan Tuhan engkau, hendaklah minta berlindung dengan Allah daripadanya syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Syaitan dah ganggu dah tu. Sampai memikirkan siapa ciptakan Tuhan pula. Dan hendaklah tertegah dan berkata ia amantu billah. Maknanya jangan sampai kita ke tahap itu. Maksudnya perlu di cut dia. Tegah daripada sampai berfikir demikian. Maka untuk menguatkan diri kita, kita mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Dan sabda Nabi SAW, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Fikir olehmu pada kejadian Allah dan jangan kamu fikirkan pada Allah. Maknanya jangan fikir zat Allah, fikir kejadian ciptaan Allah yang mendatangkan pahala. Fa innakum lan taqduru qadrah, maka bahawasanya kamu tiada kuasa akan kadarnya. Kamu tak mampu nak memikirkan tentang zat Allah, tak mampu. Apabila kita mula memikirkan tentang zat Allah, maka makin tahap paling tinggi kita fikir tentang zat Allah,
dia jadi apa? Jadi semakin salah. Semakin fikir semakin salah, semakin fikir semakin salah. Ni. Dan adapun fikir pada barang yang bergantung dengan hamba, yang dikatakan memikirkan tentang hamba ni apa dia? Maka sayugianya sepatutnya bahawa ia fikir adakah ia atas maksiat. Maknanya memikirkan keadaan kelakuan kita terhadap orang lain. Kita buat dosa ataupun maksiat kepada orang lain, ya. Satu, kita sendiri. Yang kedua, berkait dengan orang lain. Satu, orang soleh mengatakan kesalahan kamu dengan Tuhan itu ataupun kesalahan kamu berkait dengan hamba itu lebih berat daripada kesalahan kamu dengan Tuhan. Kalau kita salah dengan Allah, kita taubat, kita istighfar, solat taubat, minta ampun, selesai. Tapi kalau kesalahan tu berkait dengan manusia, sebab taubat, minta ampun tak selesai lagi, kena minta maaf. Nampak? Itu kata lebih berat, sebab berkait dengan orang lain. Kita khianati amanah orang beri pada kita, contoh. Minta ampun, taubat tak selesai, kena minta maaf, baru Allah terima kita punya taubat kita. Nampak? Itu yang kata berat. Maka hendaklah bersegera ia kepada taubat dan istighfar. Ini untuk diri kita. Dosa maksiat yang kita lakukan, mungkin orang lain tak tahu, kita yang tahu, Allah pun tahu. Atau ada ia atas kebajikan, sama ada perbuatan itu, maka hendaklah syukur ia. Kalau kita ni Allah dorong pada buat kebajikan, kebaikan, maka sifat seorang hamba perlu bersyukur. Macam pagi ni Allah dorong kita untuk tunaikan solat subuh berjemaah, kemudian dapat duduk kuliah subuh. Ini kebajikan-kebajikan yang banyak, maka syukur. Ada orang Allah pilih solat subuh, kemudian tidak dipilih untuk duduk dalam kuliah. Ada orang solat subuh pun tak dipilih, ya. Jadi kita ni dipilih, maka sifat kita ialah syukur atas pilihan Allah. Apabila kita syukur, maka betul iman yakin kita bahawa yang memberi taufik untuk saya lakukan hanya Allah. Betul. Tapi kalau kita tidak syukur, kita akan merasakan ini sebab aku. Nampak? Maka di situ telah salah. Kemudian fikirkan pada memindahkan segala anggotanya daripada maksiat kepada taat. Jadi kalau anggota kita ni, kita perasan, kita tahu banyak lakukan dosa maksiat, kita alih. Tangan, mulut banyak menyakiti. Ada satu orang di kawasan Bukit Cerakah, ya. Dulu masa agak sehat, mulutnya tidak begitu dijaga, banyak menyakiti orang, ya. Maka Allah uji dengan sakit. Sekarang tengah sakit, sehingga terlalu banyak orang kampung situ disakitinya, sampai satu tahap ingatannya dah tidak begitu baik, dikatakan, sehingga solat pun tidak ingat. Dan apabila ingin dibawa ke masjid, maka dia mengatakan, aku banyak salah dengan orang kampung di sini.
ya, aku banyak salah dengan orang kampung di sini. Jadi malu untuk ke masjid dengan alasan tadi. Jadi ulama kata, orang tak datang ke rumah Allah ni sebenarnya Allah tak pilih dia. Allah memang Allah tak izin dia datang. Gitu. Allah yang tak izin dia datang. Allah yang tegah dia tak boleh datang. Sebab datang ke rumah Allah ni benda besar. Cuba bayangkan kita menjadi tetamu Allah. Tak besar tu, besar. Waktu kita yang datang, kita fikir, kenapa orang tu tak datang? Kita duk fikir. Sebenarnya bukan dia tak datang, Allah memang tak izin dia datang. Hakikatnya begitu, ya. Allah tak izin, Allah tegah dia. Sebab nak jadi tamu Allah ni bukan sembarang orang istilahnya, macam nak masuk istana, ya. Dipilih. Jadi kamu tak terpilih. Sebab itu Nabi beritahu dalam hadis, Muslim yang baik ni siapa? Orang Muslim lain terselamat daripada kejahatan lidah dan tangannya. Jadi kalau kita perasan anggota kita ni mendorong ke arah dosa maksiat, maka kita alihkan kepada taat. Ini tugas kita. Maka menjadikan dua matanya, mata kita ni, membimbing dengan telek iktibar. Dia semua kesalahan banyak bermula daripada mata. Tangan nak buat jahat tu pun bermula daripada mata yang melihat. Betul? Sebab itu jaga mata tu penting. Mata dijaga. Jadi dua matanya nak telek, nak lihat apa? Sentiasa mencari pengajaran. Sebab itu ketika mana satu ketika Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha didatangi tetamu di rumah seorang sahabat yang bernama Abdullah Ummi Maktum, ya. Dikatakan sahabat yang buta, ya. Maka Nabi istilahnya tutup mata Aisyah. Nabi kata jangan lihat. Kan bukan mahram kan. Sayyidina Aisyah bagi tahu apa? Dia buta tak nampak saya. Dia buta tak nampak kamu, betul. Memang dia buta tak nampak. Tapi kamu, nampak? Kamu tak boleh lihat dia. Nampak? Menjaga pandangan tanpa keperluan, ya. Jadi kalau dalam hukum fiqh, kalau macam bab berniaga contohnya, yang berniaga itu cashiernya orang perempuan contoh, perlu dilihat sekadar keperluan supaya nanti kalau ada apa-apa urusan tahu orangnya siapa. Gitu. Tapi hari ini perempuan dijadikan bahan untuk tarikan. Betul? Kedai-kedai tom yam, ya. Kerja kosong wanita untuk tarikan. Ada memang betul-betul digunakan wanita untuk tarik, ya. Dan kita pergi pun sebab tu. sampai ke tahap itu, ya. Kita pergi ke kedai itu bukan sedap sangat pun tom yam tu, banyak lagi tom yam lain, tapi kerana itu tarikan. Jadi ketika itu tuntutan dalam syarak,
suruh pelihara mata kita. Dan lidahnya membimbang, yakni sentiasa kita takut dan kita bimbing lidah kita ini dengan apa? Dengan zikir dan istighfar dan tasbih dan azkar-azkar, zikir, wirid-wirid, ratib-ratib. Ini nak tarbiyah lidah, kena dorong ke arah itu. Demikianlah pada sekalian anggotanya. Anggota kita ni Allah beri ni amanah semuanya. Elok lagi, ya. Mata elok lagi, telinga, mulut, tangan, kaki elok. Elok lagi. Dah berapa puluh tahun Allah bagi pinjam. Jadi anggota ini malam dan siang kita kena pastikan sentiasa di dalam taat akan Tuhan. Ini amanah yang perlu kita tunaikan pada hak anggota. Kena pastikan malam dan siang sentiasa dalam taat. Maksudnya tidak melakukan dosa dengan anggota tadi. Kemudian dia kata sini, fikir ia pada bersegera bagi segala waktunya dengan segala yang sunat barang sekuasanya. Antara amalan yang perlu kita perbanyakkan, amalan sunat. Kena segerakan. Kalau tahu maknanya, apabila kita tahu satu amalan sunat, maksud disegerakan tu perlu pertama sekali pasang niat untuk lakukan. Kenapa amalan sunat? Amalan sunat inilah yang menaikkan kita punya martabat darjat besok di dalam syurga. Bukan amal fardu. Amal fardu semua tak boleh lebih, tak boleh kurang. Solat 5 waktu, dia nak buat 6, tak boleh. Ya, cukup 5, semua sama. Puasa Ramadan 1 bulan sama, tak boleh nak lebih, tak boleh nak kurang. Tapi yang boleh lebih apa? Sunat. Orang buat solat duha 2 rakaat, dia buat 12. Gitu. Ya. Beza dah tu. Siapa yang solat duha 12 rakaat, Allah akan bina satu mahligai dalam syurga untuk dia. Jadi kalau kita tahu kelebihan itu, jangan sampai seumur hidup tak pernah solat duha 12 rakaat. Jangan sampai. 2 tu biasa. Bab dunia pun kita tak nak biasa-biasa, kita nak luar biasa. Ya. Bab akhirat pun kena macam gitu. Ni depan kita ni ada Ramadan. Ya. Jadi jangan nak tunggu Ramadan baru nak buat 12. Sebelum Ramadan ni kena latih. Daripada 2 naik 4, naik 6, 8. Itu. Nanti dah Ramadan, dia ada kekuatan nak loncat sampai 12. Nampak? Kalau budak madrasah tu kita paksa buat 12. Buat ni. Ustaz tunggu. Biar dia rasa walaupun dia terpaksa, nanti lepas tu nanti dia akan ingat. Untung dah ada pernah untung dulu buat 12 walaupun kena paksa. Jadi ni amalan sunat ini yang menaikkan kita punya darjat kita, yang membezakan besok kita di akhirat, syurganya berbeza besok amal sunat kita, bukan amal fardu. Sebab itu syurga ni bertingkat-tingkat. Satu kita dengar ada kisah kata dalam syurga nanti orang yang syurga bawah bau haruman daripada syurga atas. Syurga dah dalam syurga sama-sama pun wangiannya atas dengan bawah tak sama. Ahli syurga atas bau harumannya turun ke syurga bawah. Ahli syurga bawah tanya pada malaikat, ni bau apa ni sangat harum, tak ada dalam syurga aku. Tu orang atas dia kata tu. Dikatakan dia tengah tidur, baring, badannya berguling-guling tu, anginnya tu keluar haruman.
Ni belum pakai perfume baru angin berguling ketika tidur je dah harumnya tak ada di syurga bawah. Lepas tu ditanya, apa lebihnya dia daripada saya? Dia duduk atas, lebih apa daripada saya? Dia kata yang atas tu dia lebih daripada kamu tu subhanallah satu je dulu 4 dunia. Yang lain sama dah, sama banyak. Duha pun 12, solat 5 waktu pun semua surau tak tinggal. Tapi dia lebih satu subhanallah je, lebih atas. Tak menyesal kita, tak rasa rugi masa tu. Sebab itu antara kerugian bagi ahli syurga, Nabi sebut dalam hadis, semua ahli syurga masuk syurga tak menyesal. Tak ada siapa masuk syurga menyesal, kecuali kata Nabi dalam hadis, Nabi sebut orang yang masanya berlalu di dunia banyak tidak ingat Allah. Masa tu menyesal. Bila penyesalan tu? Orang yang masa hidup dunia, masanya banyak berlalu hidup dunia ni tanpa ingat Allah, masa tu menyesal. Nampak? Ya. Sebab itu perkara sunat ni kita sama-sama azam niat untuk perbanyakkan. Kerana menuntuti bagi laba dan darjat pada negeri akhirat. Ni amalan sunat ni dia kata untuk apa? Menuntut laba. Laba ni apa? Kalau istilah tamak, haloba. Haloba tu laba tu, maknanya begitu nak tamak tentang janji Allah ni dan darjat dalam negeri akhirat besok dalam syurga maknanya. Kemudian telik pada singkat umurnya. Jadi untuk mendorong kita ke arah kebaikan-kebaikan tadi, kita kena telik ni, tengok dan lihat tentang singkat umur kita ni. Dah 50, 60 ya. Biasa dah tak nak kerja apa dah ya. Dah tak ada benda lain dah tak toleh kiri kanan dah, umur dah 50, 60 ni ya. Dah jalannya dah lurus dah tu ya. Maka hendaklah ia jaga ya. Baginya dahulu daripada hilangnya padahal ia tiada mengetahui. Maknanya umur-umur dah singkat ni kena jaga kata. Jangan sampai kita buat sesuatu pun kita tak tahu apa yang kita buat. Jangan sampai begitu. Maksudnya lebih umur makin dekat-dekat ini, istilahnya dekat dekat apa? Dekat kubur maksudnya lebih jelas dia punya jalannya, bukan makin tak jelas. Ya, makin umur dah singkat ni, jalannya biar makin jelas, nampak tujuan maksudnya tu jelas. Kemudian daripada demikian itu, fikir ia pada segala sifat batinnya. Maksudnya amalan zahir saja pun tak cukup. Kalau bahagian hati ni tak ditelik, tak dilihat, syaitan akan cuba rosakkan di sini. Oh, kamu sembahyang bagus, pergi dia kata. Duduk majlis ilmu ya, duduk, tapi dia rosakkan sini pula, nampak? Jadi bila rosak sini, maka hancur yang zahir tadi. Maka hendaklah ia meninggalkan segala sifat kecelaan. Tadi zahir ibadat, ni masuk tasawuf ya, cerita bab hati. Kenapa penting? Sebab ini yang menghancurkan amal-amal zahir kita yang banyak kita buat sampai penat tu. Apabila hati rosak, hancur amalan tadi, lagi rugi, penat kita. Apa sifat kecelaan itu? Seperti riak, kibir, ujub, bakhil,
hasad, dengki, dan memperbuat ia akan segala perkara yang kepujian. Lawan daripada sifat mazmumah tadi, sifat mahmudah, sifat kepujian ini apa dia? Siddiq, benar, ikhlas, sabar, takut, khauf warraja, takut dan harap. Jadi akhir daripada kehidupan kita ini, dalam apa kita lakukan, kena ada dua sifat tadi, khauf warraja. Sampai kita nak mati nanti pun kena ada sifat itu, khauf warraja, takut dan harap. Bila nak mati, kena tak rasa takut, nak takut dosa-dosa kita Allah tak ampunkan lagi, nak temu Allah ni, nak mati kena ada rasa takut, takut dengan azab Allah, murka Allah. Dan roja, kena harap dengan lempah rahim, rahmat Allah, Allah kasihani kita, Allah ampunkan kita, kena ada. Kisah-kisah orang-orang terdahulu semua, keadaan dia ketika nak mati begini, ada sifat khauf wa roja. Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandahlawi yang mengarang kitab Fadail Amal tu, ketika saat nak matinya, apa ucapannya banyak di lidah dia? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Ucapan tu menggambarkan dia begitu harap. Dia puji Allah supaya Allah kasihan dengan dia. Wahai yang pengasih, wahai yang penyayang, wahai yang pengasih. Diulang, supaya Allah pandang dia dengan kasih sayang dan Allah maafkan dia. Nampak? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Ni kena ada sifat takut dan harap. Dalam amalan kita pun kena ada takut dan harap. Kita buat banyak-banyak amal ni, kena takut dan kena harap Allah terima amal kita. Takut Allah tak terima, tu dua tu. Takut dan harap. Ini penting Satu amalan zahir. Setelah kita perbetulkan zahir amalan kita, amalan hati, dalaman hati kita pun kita perlu perbetulkan, perlu kita cek, supaya amalan zahir kita yang kita lakukan, puasa kita, lapar, dahaga, tak penat. Sebab Nabi sebut sendiri, ada orang lapar, dahaga pula bulan puasa tapi tak dapat apa. Malam qiyam, dapat penat, mengantuk je, tapi tak dapat apa-apa. Sebab masalah dalam, bukan masalah zahir tu. Zahir dah nampak elok, puasa nampak, bangun malam nampak, tapi dalam ni ini yang perlu kita bersihkan, baru amalan kita. Sebab dalam ni melibatkan roh. Zahir ni jasad. Kalau jasad cantik, roh rosak, rosaklah jadinya. Jadi roh tu yang menghidupkan. Besok kalau mati pun jasadnya hancur, rohnya yang kembali, yang dipersoalkan. Jadi roh ni perlu jaga. Hati, amalan batin, sifat-sifat perlu kita perbaiki, kita perlu teliti. Moga-moga insya-Allah ke depan ini kita berada di bulan-bulan yang mulia ini, Rajab, Syaban, Ramadan. Semoga amalan kita lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas, insya-Allah. Kita pasang niat azam untuk buat lebih baik daripada yang lepas-lepas. Kerana kita tak tahu, ni Ramadan ni pun minta waballighna Ramadan lah, minta sampailah, minta jadi kalau sampai nanti Allah nak tengok kita macam mana kita punya perangai, sama ke tidak macam dulu. Jadi kita sama-sama pasang niat azam untuk perbaiki amal kita, dengan kita baiki zahir dan batin kita, sifat amalan kita dan hati kita perbaiki. Moga-moga semua amalan kita Allah terima insya-Allah, dan Allah SWT redha pada kita insya-Allah.
Jadi insya-Allah cukup dulu untuk pagi ini sampai di sini. Semoga Allah bagi taufik pada saya dan kita semua, apa yang kita muzakarahkan ini dapat kita ambil iktibar, amal dan sampaikan insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa rizqan thayyiba. ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت السلام عليكم